Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, rasanya masih belum terlewat lagi untuk berbicara mengenai kedatangan tahun baru. Dan lazimnya kedatangan tahun baru itu memberi kita satu semangat baru, sedangkan apa yang ada ini bukanlah suatu yang baharu pun. Ianya tidak lain dan tidak bukan adalah silih berganti malam dan siang yang kita lalui setiap hari. Kata Allah, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Demikian kami jadikan silih berganti malam dan siang itu adalah untuk menampung kekurangan di antara satu sama lain bagi mereka-mereka yang ingin menyedarinya dan bagi mereka-mereka yang ingin bersyukur. Jadi tuan-tuan, dalam ayat tersebut Allah menyatakan kepada kita bahawa pasti dalam kitaran hidup seharian ini ada kita terkurang pada waktu malam, maka diberinya siang untuk kita menggantikan kekurangan tersebut yang tidak sempurna. Dan ada kala kita terkurang di waktu siang, maka diberinya malam untuk kita menyempurnakan kekurangan yang ada pada waktu siang. Dan demikianlah kitaran hidup kita itu, seperti yang dinyatakan tadi, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan. Kami jadikan putaran malam dan siang itu adalah ruang ataupun peluang untuk menyokong antara satu sama lain. Yang saya tertarik dalam kenyataan itu ialah orang yang melihat putaran malam dan siang itu adalah dua orang sahaja. Pertama, mereka-mereka yang ingin mengingati akan nikmat-nikmat Allah, dan yang kedua, mereka yang ingin bersyukur. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran menyatakan kepada kita Allah itu suruh kita bersyukur. Allah itu suruh dan suka kepada orang yang bersyukur. Allah berjanji macam-macam kepada orang yang bersyukur. Jadi dalam suruhan itu semacam kita bertanya, kenapa disuruh sampai begitu sekali manusia tadi bersyukur, sedangkan ada beberapa perkara lain tidak disuruh sedemikian. Jadi jawapan kepada soalan mengenai kenapa disuruh sedemikian, antaranya Allah sendiri menyatakan kepada kita, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ada sedikit sahaja di kalangan hamba-hambaku yang tahu bersyukur. Suatu hari ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perangai manusia, di mana sahabat itu bertanya kepada Rasulullah dengan katanya, ayakunu mu'min bakhilan? Qala na'am.
ayakunu mu'min jabbanan, qala na'am, ayakunu mu'min kadzaban, qala la. Maksudnya seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ada kebarangkalian tak seorang mukmin itu kedekut? Maka Nabi kata ada. Maksudnya dia seorang yang beriman kepada Allah tapi perangainya kedekut. Nabi kata ada kebarangkalian. Ada kebarangkalian tak dia seorang yang beriman kepada Allah tapi dia penakut? Maka Nabi kata ada. Dan ada kebarangkalian tak dia seorang yang beriman tetapi dia berbohong? Maka Nabi kata tidak. Jadi daripada hadis itu, tuan-tuan, ahli-ahli akhlak Islam membuat kesimpulan bahawa dalam diri manusia ini ada beberapa setup yang Allah telah buat pada setiap manusia, di mana setup-setup tersebut ada yang sudah sedia ada dalam diri manusia dan ada setup yang kita kena semai dalam diri manusia. Macam kita beli telefon lah, tuan-tuan, ya. Bila kita beli telefon, maka kita mula buka telefon tadi untuk kali pertama, maka ada beberapa aplikasi yang telah disediakan oleh syarikat telefon tadi untuk kita guna, tapi terlalu basic. Kita perlu pergi pada Play Store ataupun Google Store dan sebagainya, store-store yang ada tadi. Kita download, kita run dia punya aplikasi, dan akhirnya telefon kita itu menjadi canggih untuk kita join grup mengumpat dan sebagainya lah. Jadi maksudnya, tuan-tuan, penciptaan manusia itu untuk mudah kita faham sama dengan kita membeli sebuah telefon baru. Di dalamnya ada aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia setup dalam telefon tersebut dan dia tak boleh di-delete. Kadang-kadang kita nak delete dia ataupun uninstall, tak boleh sebab aplikasi itu dia sudah disetup bersama dengan operating system tadi. Jadi, tuan-tuan, bila kita berbalik kepada manusia, Baginda SAW menyatakan kepada kita bahawa ada beberapa sikap ataupun ada beberapa perangai yang ada pada manusia itu sudah semula jadi disetup, dan ada beberapa perkara yang baik tetapi tidak disetup dalam diri manusia. Salah satu perkara yang tak baik sudah disetup dalam diri manusia ialah tak tahu berterima kasih. Tak suka berterima kasih dengan orang. Itu memang sedia ada. Maka sebab itu tak perlu diajar kepada manusia agar dia tak berterima kasih, sebab dia dah memang ada. Sebaliknya, berterima kasih itulah yang perlu diajar. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak mahu derita sakit jiwa dengan hamba-hambanya, maka dia buat pernyataan awal, kata Allah, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sahaja di kalangan hamba-hambaku itu yang tahu berterima kasih. Maksudnya mereka yang boleh berterima kasih itu, tuan-tuan, mereka adalah orang yang cuba untuk menyemai suatu perkara yang tak ada dalam diri dia. Dia pupuk, dia usaha, dia buat, akhirnya dia berjaya berterima kasih, ataupun disebut dalam istilah agamanya bersyukur. Maka Allah begitu gembira kerana dia berjaya memupuk satu sikap yang tak ada dalam diri dia. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, oleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa terima kasih itu ataupun berterima kasih itu adalah suatu perkara yang tidak ada dalam diri kita, maka baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pesanannya, tingkah lakunya, perbuatannya sering mengajar kita supaya kita berterima kasih dan berterima kasih. Dalam sebuah hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asda ilaika ma'rufa
fad'u lahu aw hatta tasma' bihi fa illam taf'al zalika falan tujazihi abada. Yang bermaksud, apabila ada orang memberi sesuatu kebaikan kepada kamu dan kamu tak mampu untuk membalasnya pada ketika itu, maka doakanlah ataupun ucaplah sesuatu doa kepada orang itu sampai dia dengar dengan telinganya sendiri. Maksudnya tak boleh terima kasih dalam hati. Terima kasih. Tak boleh ya. Mesti dinyatakan dengan jelas. Dan kalau sekarang orang beri kita melalui bank in, maka apa salahnya kita balas terima kasih itu dekat upload dekat Facebook sebagai tanda terima kasih. Jadi kata baginda, bila orang beri sesuatu kebaikan pada kamu dan kamu tidak mampu membalasnya, maka doakanlah kepada orang itu sampai dia dengar. Jika kamu tidak berbuat sedemikian, maka sesungguhnya kamu tidak berterima kasih. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa sikap berterima kasih itu perlu disemai, perlu dipupuk sesama kita. Malah kadang-kadang tuan-tuan, kita merasakan ada orang merasa pelik bila kita berterima kasih. Kadang-kadang saya pergi makan di kedai, bila orang tu hantar air kita minta dekat dia, kita pun kata terima kasih. Dia pun seolah-olah dia tak pernah dengar tuan-tuan ada orang berterima kasih. Ada seorang kawan saya tu, dia nak kahwin seorang lagi. Lepas tu dia datang ke pejabat saya kerana di musim Melaya tu ramai budak perempuan. Dia kata, "Syekh, ada orang tina comel ke?" Kata, "Mu ingat aku ni ejen cari perempuan ke?" "Yalah, ejas lah seorang." Kata. Jadi bila dia nak kahwin seorang lagi, dia dah berusia, maka saya rasa saya perlu tanya dia 18 soalan. Betul kan? Supaya saya tidak terperangkap dianggap sebagai ejen untuk orang kahwin dua. Jadi tuan-tuan, salah satu soalan yang saya tanya pada kawan saya tadi, setelah kamu sudah bersama dengan isteri, pernah tak kamu sebut terima kasih? Tanya dia. Dia pun tanya balik saya. Dia kata, kena kata terima kasih ke? Lah, kena terima kasih lah. Sebab mu tu kecil manis, dia tak pernah puas pun mu duk puas seorang, tuan-tuan. Jadi bermaksud tuan-tuan, kadang-kadang kita mari masjid, kita berpakaian agama, tapi kerana terima kasih itu bukanlah suatu yang semula jadi ada dalam diri kita, kita terlepas pandang untuk menyemai terima kasih tadi. Akhirnya wujudlah dalam masyarakat kita hari ini orang dah tak pandai berterima kasih. Anak-anak tidak pandai berterima kasih kepada kedua ibu bapa. Rakyat tidak berterima kasih kepada kerajaan, ataupun orang bawahan tidak berterima kasih kepada orang atasan dan sebagainya, adalah kerana salah satunya tidak diwujudkan satu suasana terima kasih. Saya yakin tuan-tuan pernah ke luar negara, saya pun juga pernah ke luar negara. Bila kita pergi ke luar negara, kita pergi ke negara-negara yang kita panggil dia kapi tadi, negara kapi itu kan. Kita tengok ataupun kita jumpa mulut mereka itu tidak lekang dari thank you, thank you, thank you, thank you, terima kasih lah ya. Tapi orang kita kedekut sungguh untuk mengucapkan terima kasih. Jadi persoalan pada pagi ini bukanlah persoalan untuk mengungkit segala kelemahan tersebut. Persoalan yang nak diperbincangkan pada pagi ini ialah kenapa berlaku begitu. Ya, kenapa perkara tersebut berlaku? Daripada pemahaman saya tuan-tuan, apabila kita berbicara mengenai manusia itu tidak pandai berterima kasih, ada dua dimensi yang harus dilihat, dan kedua-dua itu setelah dilihat secara terpisah, ianya perlu digabungkan bagi memperbetulkan sikap tidak tahu berterima kasih. Dimensi pertama ataupun perkara yang pertama ianya berkaitan dengan pemberian, iaitu Allah itu beri sesuatu kepada kita.
Dan rasanya pagi ni saya hanya bercakap dari dimensi itu sahaja. Manakala dimensi kedua ialah ambilan, iaitu orang yang diberi nikmat tadi, ketika dia mengambil nikmat tersebut, ada beberapa perkara yang harus dia lakukan supaya ambilan yang dia ambil itu akan membentuk satu kesan baik dalam diri dia yang menjadikan dia berterima kasih. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, adalah baiknya sebelum diulas mengenai dimensi pemberian dan diulas mengenai dimensi ambilan, maka kita definisikan dahulu apa makna bersyukur. Apabila kita membaca tulisan para ulama, para cendekiawan Islam, kita baca Al-Quran, kita baca hadis, dan kita gabung semua data-data tersebut dan kita rumuskan, maka kita dapati bahawa terima kasih itu terbentuk daripada 3 rukun. Ya, terima kasih itu terbentuk daripada 3 rukun. Dan jika seseorang itu tidak melakukan ketiga-tiga perkara ini di atas setiap nikmat yang diberi, maka dia terdedah dengan beberapa ancaman. Ancaman pertama, dia akan kehilangan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi berdasarkan kepada ayat surah Ibrahim itu, jika seseorang merasakan dia cukup bertuah dan cukup suka dengan nikmat yang Allah beri, maka salah satu cara untuk dia mengikat nikmat tersebut supaya menjadi hak milik kekalnya, maka dia hendaklah bersyukur. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya, waman syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Sesiapa yang mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya dia telah mengikat nikmat itu menjadi milik kekalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun ada berjanji dengan kita, apabila dia sudah beri sesuatu dekat kita, dia tak akan tarik balik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah apabila diberi sesuatu kepada seseorang, dia tak akan tarik balik pemberian itu sehinggalah orang itu terlebih dahulu menghilangkan kelayakannya untuk mengekalkan nikmat yang diberi. Jadi seseorang yang tidak tahu bersyukur, dia akan terdedah kepada kehilangan nikmat tadi. Yang kedua, tuan-tuan, seseorang yang tidak tahu bersyukur, dia akan menjadikan nikmat itu sebagai petaka ke atas diri dia. Yang kita pernah dengar, beberapa nikmat Allah tukar menjadi petaka, daripada suatu yang disebut dengan warid bertukar menjadi istidraj, iaitu diberi, yang mana pemberian itu akan mengakibatkan dia menjadi lebih teruk. Jadi tuan-tuan, supaya nikmat-nikmat yang sekian banyak diberi oleh Allah itu tidak mendatangkan petaka kepada kita, maka kita harus tahu apakah dia rukun bersyukur. Pertama, rukun bersyukur itu ialah memperakui bahawa nikmat itu adalah datang daripada Allah. Adakala perakuan itu ataupun sering perakuan itu dilakukan dengan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu, tuan-tuan, ianya bukanlah bersyukur dengan makna mutlak. Sebaliknya alhamdulillah itu salah satu daripada rukun-rukun asas seorang tadi bersyukur. Mungkin sahabat-sahabat kenal rakan kita, ya, namanya Datuk Arsyad, duduk dekat Damansara sana tu, selalu berjemaah di sini masa Datuk masih sihat. Dan kita tahu Datuk Arsyad ialah pegawai kanan polis, dan dia pernah bercerita pada saya mengenai rakan-rakan polis yang berbangsa Arab. Salah satunya dia kata kawan dia tadi bila masa kursus dengan dia dekat luar negara, selalu semayang tahajud. Datuk Arsyad kata saya pun malu.
Waktu selalu hubungi isteri kerana kononnya dia romantis. Bila habis kursus beberapa bulan, Datuk Ashad nak balik ke Kuala Lumpur, maka naiklah flight yang kena transit dekat Bangkok. Yang si pegawai Arab tadi, bila dia nak balik, diberitahu bahawa isterinya sudah bersalin. Sepatutnya daripada Perancis penerbangan terus ke Dubai ataupun Abu Dhabi. Dan Datuk Ashad biasalah akan transit di Bangkok dan sampai ke Kuala Lumpur. Tapi dia terkejut, kawan dia tu pergi Bangkok juga. Sudah bersalin. Sepatutnya daripada Perancis penerbangan terus ke Dubai ataupun Abu Dhabi. Dan Datuk Ashad biasalah akan transit di Bangkok dan sampai ke Kuala Lumpur. Tapi dia terkejut, kawan dia tu pergi Bangkok juga. Yang Datuk Ashad tu transit jelah, nanti akan menyambung penerbangan ke Kuala Lumpur. Dia tengok kawan dia yang Arab tu bukan transit, turun di Bangkok. Jadi dia kata, macam mana dia ni semayang tahajud mengalahkan aku? I love you pada bini setiap 30 saat. Begitu je. Bila bini bersalin, dia transit ataupun dia pergi ke Bangkok dulu, baru balik ke, tak boleh sebutlah negeri asal sebab rekod tuan-tuan ya, nanti kena saman tuan-tuan. Jadi si lelaki itu bila tengok Amoy Thailand tadi dari jauh, maka dia sebut Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bila Amoy itu datang dekat, dia sebut Masya Allah. Bila Amoy duduk atas pohon dia, Alhamdulillah. Jadi saya ingin bertanya kepada tuan-tuan, adakah Alhamdulillah pegawai kanan polis itu dikira bersyukur? Oh tidak tuan-tuan. Kalaulah hanya menyebut Alhamdulillah dikira bersyukur, kita akan jumpa ramai orang bila dia berjaya mencuri barang orang, dia akan sebut Alhamdulillah, projek berjaya malam ini. Begitu juga mereka-mereka yang sakau duit kerajaan pun, bila lepas mereka sakau dan tak kena tangkap, mereka akan sebut Alhamdulillah dan pergi umrah lagi dengan Ustaz Daud Cik Ngoh tuan-tuan. Jadi bermaksud tuan-tuan, menyebut Alhamdulillah sahaja tidak menjadikan orang itu dikira bersyukur. Tapi juga kita tak bolehlah menafikan dia juga bersyukur. Tapi syukurnya itu masih pincang. Syukurnya itu masih belum sempurna. Jadi sebab itulah apabila menyebut tentang bersyukur, perlu dipenuhi ketiga-tiga rukun tersebut. Yang pertama, memperakui bahawa nikmat itu datang daripada Allah, dan salah satu cara memperakuinya kita menyebut Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan, kita hendaklah menggunakan nikmat tersebut seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ada orang Allah beri padanya sesuatu nikmat, digunakan nikmat itu dengan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah. Masa tahun-tahun 90-an saya berada di luar negara dan saya rasa kerajaan tidak adil dengan saya sebab saya cerdik tapi tak dapat beasiswa. Ada ramai orang yang begitu bertuah, diberi beasiswa pergi ke UK, diberi beasiswa pergi ke Amerika, pergi ke negara barat, dan bukan sikit beasiswa itu diberi. Ada yang mendapat 1 juta, ada yang dapat 1/2 juta. Tapi bila kita lihat kepada mereka yang mendapat beasiswa itu, ada yang pergi ke Eropah belajar dan balik berbakti, maka kita rasa itulah orang yang bersyukur. Tapi ada juga orang Malaysia yang pergi ke Eropah, dia mencari perempuan mak saleh yang mata biru, akhirnya tak lulus tuan-tuan. Kalau tak percaya, tanyalah duta-duta pencen yang ada kat sini. Ragam pelajar-pelajar Melayu yang dapat beasiswa MARA dan sebagainya. Tidak kurang juga orang yang mendapat beasiswa dalam bidang pengajian agama. Dapat beasiswa MARA pergi ke Mesir, asyik duk cari perempuan Arab je tuan-tuan. Jadi bermaksud orang itu walaupun dia merasakan bahawa dia telah melakukan sesuatu yang tidak salah, tetapi beasiswa itu diberi untuk dia belajar.
Bukan dia pergi menghabiskan wang kerajaan itu dan pulang, kononnya dia seorang yang pulang dalam keadaan balik dari Eropah. Ada kawan-kawan saya yang sekarang telah menjadi pegawai kanan kerajaan, masa duduk di Amerika dulu putar alam, tuan-tuan. Kerajaan suruh dia belajar di sebuah universiti ternama, dia belajar tak lulus, dia pergi belajar universiti swasta. Jadi bila dia lulus balik, dia kata saya lepasan UK. Tapi UK sekolah yang tak ada rating, tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun, tapi oleh kerana pegawai di Malaysia ni tak pernah pergi UK, maka dia pun terimalah jadi pegawai. Maka orang itu, tuan-tuan, dia tidak bersyukur dengan apa yang diberi, kerana dia tidak melakukan seperti yang dikehendaki oleh orang yang memberi nikmat. Jadi bila Allah SWT beri pada kita nikmat, maka kita hendaklah bertanya, apa yang Allah mahu kita lakukan daripada nikmat tersebut. Tuan Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari ada berpesan kepada kita mengenai bila Allah berikan pada kita nikmat tersebut, di mana beliau mengatakan, apabila Allah memberikan sesuatu nikmat kepada kamu, maka berhentilah seketika dan bertanya pada diri kamu, apa Allah mahu kamu lakukan dengan nikmat tersebut. Jadi bila kita, tuan-tuan, masih diberi kesihatan, maka tanyalah diri kita, Allah mahu apa daripada kesihatan itu. Ada ramai kawan-kawan lepas-lepas kuliah subuh sambil minum teh, makan nasi lemak, tidak kurang juga yang nakal masih berhasrat untuk kahwin seorang lagi. Jadi pada saya, kalau sihat itu tak payahlah fikir benda tu, tuan-tuan, sebab jantung kita pun tak berapa baik untuk kita makan Viagra. Jadi kita sihat, kita mari masjid je lah, jangan fikir yang lain, kerana apa yang akan kita tempuhi di akhirat nanti jauh lebih menyeronokkan jika kita bersedia dengan sebaiknya untuk diisi pada hujung-hujung kehidupan kita ini. Perkara yang ketiga yang dikira menjadi rukun seseorang itu bersyukur, dia hendaklah berkongsi nikmat tersebut. Jika dia ada nikmat, maka kongsilah nikmat tersebut dengan orang lain. Jika ada kuasa, kongsilah kuasa tadi untuk kemanfaatan orang lain. Jika ada harta, kongsilah harta tersebut juga dengan orang lain. Maka tiga perkara tersebut dikira sebagai rukun bagi mengukur seseorang itu bersyukur ataupun tidak. Setelah mana kita mengetahui apa yang dimaksudkan dengan bersyukur, kita pergi pula kepada dimensi pertama, iaitu pemberian. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan yang suka memberi. Dia suka memberi. Bagi menggambarkan sikapnya yang suka memberi itu, dia telah menamakan dirinya dengan beberapa nama yang menggambarkan dia suka memberi. Salah satu nama yang menggambarkan dia suka memberi, dia menyebut nama dia ialah Ar-Razzaq. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang suka memberi rezeki, dan oleh kerana dia suka memberi, maka takut manusia kata beri, lepas tu habis. Maka dia kata tak, aku beri tapi tak habis apa yang aku beri, kerana aku kaya sangat-sangat. Kalau kerajaan kita suka memberi, kita pun takut juga. Bila dia beri, kita akan tanya, banyak pitih kita beri ni kan. Sebab tu masa musim Covid tu macam-macam dia beri, kita seronok je lah ambil. Lepas Covid, ya Allah, ada 1.5 trilion. Tak apalah, dia manusia, tuan-tuan. Manusia itu bila dia beri, mesti habis. Tapi takut kita ingat Allah juga akan habis dia punya perbendaharaan, maka awal-awal lagi dia beritahu, aku suka beri tapi aku maha kaya. Kau jangan risau je lah. Itu pertama. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dia juga suka memberi. Dia namakan dirinya dengan Al-Jawad.
Jawad itu maksudnya orang yang beri tanpa limit, diberi. Jadi dengan nama-nama Allah yang sedemikian, fahamlah kita bahawa Allah itu suka memberi. Jadi tuan-tuan, bila Allah menyatakan dia suka memberi, kita jangan happy sangat. Ya, kita jangan happy sangat bila dia suka memberi. Kerana kerajaan kita pun bila dia beri, dia panggil salam berkait, tuan-tuan. Kerajaan kita sendiri pun tak kisahlah siapa yang jadi kerajaan pun, kerajaan kita bila dia beri sesuatu, dia akan ambil sesuatu. Ya, dia beri sesuatu, mesti dia ambil sesuatu. Jadi oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala juga sama. Dia beritahu dekat kita, memang aku suka beri, tapi kau janganlah happy sangat. Kerana setiap pemberian aku itu tertakluk kepada beberapa perkara. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, kegagalan kita memahami tindakan Allah itulah yang menjadikan kita tenganga apabila kita dapati kita ambil banyak sangat. Kita ambil. Macam tuan-tuan pergi kedai mamak lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi kedai mamak, mamak akan segera melayan tuan-tuan. Sebab itu kita suka pergi kedai mamak berbanding kedai Melayu. Kalau pergi kedai Melayu, duduk lama baru dia datang. Tapi kedai mamak, kita datang je, terus dia datang. Dan kita minta apa, mamak tak akan sebut tak ada, tuan-tuan. Cara dia layan kita, kita minta lah, kata saya nak hati nyamuk, siap, ada dulu, tuan-tuan. Lepas tu dia pergi sekejap, baru dia datang, baru habislah. Jadi kita kena tukar yang lain. Yang penting kita tak boleh keluar dari kedai dia, tuan-tuan. Kita minta apa? Kalau tak percaya, cuba tuan-tuan minta. Kalau dia kata tak ada, itu bukan mamak asli, tuan-tuan. Mamak tak akan lepas apa yang masuk kedai dia. Jadi oleh kerana mamak, dia tak akan lepas apa masuk kedai dia, maka kena pakai falsafah Shinchan. Shinchan ni satu kartun Jepun yang putar alam. Mula-mula saya tengok, anak saya suka tengok kartun Shinchan, bla 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 bla. Lepas tu saya tengok masa tu sambil lalu, lepas tu saya kata menarik juga idea-idea auta yang ada pada Jepun tadi, tuan-tuan. Akhirnya daripada anak saya tengok, saya yang tengok, tuan-tuan. Salah satu idea yang ada seorang pakcik itu buat di kedai mamak Pening. Dia masuk kedai mamak ini, mamak dekat Sungai Buloh lah, mamak Taman Tun saya tak tahu. Pakcik tu masuk, pakcik tu nampak pada pakaiannya dia adalah seorang yang miskin. Dia masuk, dia duduk itu, dia kata saya mau teh panas manis. Jadi oleh kerana dia sebut teh, maka pastinya harga teh lebih murah daripada teh ais. Jadi dia minta lah teh panas. Jadi orang tu bubuh lah penuh gelas teh tu. Kalau minta teh ais, dia bubuh separuh, lepas tu dia bubuh ais, lepas tu harga lebih mahal. Dia minta teh panas, lepas tu dia kata kurang panas tapi nak manis. Saya pun kata jarang benar orang tua minum air kurang panas. Kita tua ni mesti teh nak minum panas. Jadi dia duduk kat situ minum. Lepas dia minum tu, mamak tu senyum-senyum kat dia, dia panggil pula. Dia kata ais kosong berapa satu gelas? Dia kata 20 sen saja. Jadi jauh lebih murah daripada teh ais, tuan-tuan. Minta air kosong. Jadi mamak pun bawa air kosong, dia dah minum teh panas separuh gelas. Lepas tu dia bubuh dalam tu minum teh ais pula, tuan-tuan. Tapi bayarnya teh panas sahaja. Akhir sekali mamak tu pun. Itu satu idea untuk kenakan mamak lah. Saya ada idea kedua, tuan-tuan, ya. Di mana bila pergi ke kedai mamak, kita tak ada duit, mamak cukup suka kalau kita pergi kedai dia, kita duduk dekat almari lauk tu. Dia pun terus pegang, nak apa. Jadi bila kita minta nasi biryani, dia pun happy sebab nasi saja dah RM4. Waktu kita minta sotong, senyum dia sampai ke telinga sebab yang tu saja 25 dah, tuan-tuan. Minta kepala ikan lagi. Jadi maksudnya makin banyak tuan-tuan minta, mamak makin suka. Sebab tuan-tuan kena bayar.
Tapi kalau tuan-tuan masuk kedai mamak minta air kosong dengan roti kosong, lepas tu password wifi, dia tak suka tuan-tuan. Dia tak boleh nak charge dah, sebab air kosong 20 sen, roti kosong RM40. Bayar RM6, guna wifi, upload, download semua benda, harganya RM5.50 tuan-tuan. Jadi bermaksud tuan-tuan, hidup di dunia samalah pergi kedai mamak. Siapa ambil banyak kena bayar banyak, siapa ambil sikit kena bayar sikit. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia beri sesuatu pada kita, pemberian itu dia berada dalam satu lingkungan yang mana lingkungan itu dibentuk dengan 4 perkara. Seolah-olah pemberian itu akan melalui satu lorong, yang lorong itu dibentuk daripada 4 perkara. Jadi sebab itu bila tuan-tuan mendapat sesuatu dari Allah, jangan happy sangat, ya, jangan gembira sangat bila kita dapat sesuatu dari Allah. Okey, apa yang pertama tuan-tuan? Yang pertama, Allah menyatakan kepada kita setiap sesuatu yang dia beri pada kita, ianya adalah instrumen ujian. Dia nak uji kita. Semua benda yang dia beri kita sehat, ialah ujian. Dia beri kita sakit, ialah ujian. Dia jadi kita kalah pilihan raya seberapa kali nak tebuk atap tak berjaya, itu juga ujian. Dia bagi kita jadi kerajaan, itu juga ujian. Dia bagi kita naik pangkat, itu ujian, dan sebagainya lah. Apa saja yang Allah beri pada kita, ianya adalah instrumen ujian, seperti yang dia sebut dalam surah Al-Mulk, yang kita diminta membacanya setiap malam sebelum tidur, agar pesan itu sentiasa segar di akal bawah sedar kita. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang ada ramai di kalangan kita merasakan bila orang itu kalah, maka itu ujian. Bila orang itu sakit, itu ujian. Maka itu sebenarnya gambaran yang pincang tentang pemberian Allah. Kadang-kadang kita pergi ziarah orang sakit, kita kata sabarlah mat, Allah menguji kamu. Kalau saya yang diziarahi, saya akan pegang tangan dia. Bukan saya je yang diuji, Tuan pun diuji juga. Cuma saya diuji sakit, Tuan diuji sehat. Tak ada siapa yang tidak diuji dengan apa yang diberikan. Maka oleh kerana itu, apabila kita sedar bahawa pemberian itu adalah ujian, maka setidak-tidaknya dia akan mengurangkan sedikit nisbah keterujaan kita. Jadi dia akan mengurangkan sedikit nisbah keterujaan. Jadi ramai orang apabila dia tidak bersyukur kerana dia terlupa bahawa apa yang diberi itu ujian, maka dia cukup seronok dengan yang diberi itu, sehingga dia melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya dia lakukan dengan apa yang diberi tadi. Itu perkara yang pertama yang membentuk lorong yang mana pemberian Allah itu melaluinya. Perkara yang kedua tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia beri sesuatu pada kita, sesuatu yang kita ambil itu, kita kena bertanggungjawab. Ya, kita kena bertanggungjawab. Apabila kita mengambil sesuatu rezeki dari Allah, maka rezeki itu akan ditanya. Disebut dalam satu hadis, la yazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamah, tidak akan berganjak kaki seorang anak Adam itu di depan Allah pada hari kiamat. Maksudnya kita berada di depan audit ataupun hisab Allah pada hari kiamat, maka Allah akan tanya beberapa soalan. Salah satu soalan yang menyebabkan kita sangkut tuan-tuan, iaitu dia tanya, dari mana kamu dapat rezeki ini, ke mana kamu gunakannya, dan bagaimana kamu gunakannya. Jadi oleh kerana itu, kalau tuan-tuan percaya bahawa kita akan diaudit, maka simpanlah resit-resit, jawapan dan sebagainya. Kerana kita diaudit oleh lembaga hasil pun kita rasa begitu berpeluh tuan-tuan, kerana dia akan fine kita di saat kita tak ada duit. Tapi
Allah Subhanahu wa taala bukan itu sahaja yang dia buat, dia menantikan kita dengan neraka. Jika kita tak mampu menjawab audit itu, maka tempat kita adalah neraka. Jadi apabila Allah menawarkan kita sesuatu perkara, dan kita ingat bahawa perkara yang ditawarkan itu adalah ujian daripada Allah, maka dia akan mengurangkan sedikit keterujaan dengan tawaran itu. Dan yang kedua, kita ingat juga bahawa yang diberi itu akan ditanya balik, maka dia sekali lagi akan menyebabkan kita beringat, dan kita akan mengurangkan lagi keterujaan kita dengan nikmat yang ditawarkan itu. Yang ketiga, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala apabila dia beri sesuatu pada kita, dia tak pernah beri pada kita secara runcit. Dia beri pada kita sesuatu secara berpakej. Misalnya lah, kalau Allah nak lahirkan saya dulu lebih kurang 53 tahun yang lalu, dia nak lahirkan saya di dunia ni, dia tak pernah tanya pun, Faisal, engkau nak lahir kat mana? Kalau dia tanya saya tak nak lahir Mani Urai, saya nak lahir di Birmingham, barulah ada kelas sikit. Ini Mani Urai dalam hutan, siapalah. Kalau dia tanya saya hidung nak macam mana, saya tak nak hidung yang macam buah jambu air ni, tuan-tuan. Saya nak mancung macam Kalau dia tanya saya berapa kaki nak tinggi, saya tak nak tinggi ini, tuan-tuan, 503 cm. Mesti saya nak 700, tuan-tuan. Barulah beli seluar tak payah kerak. Ini beli seluar kena kerak, di mana lilit perut lebih besar daripada kaki, tuan-tuan. Jadi bermaksud Allah tak pernah tanya pun, tuan-tuan. Dia tak bagi saya beli runcit, tuan-tuan. Dia tak bagi beli runcit. Seperti mana kita pergi ke kedai runcit, kita ambil apa yang kita nak. Tak, dia tak bagi macam tu. Dia bagi package. Dan package itu ada 5 jenis package. Dan paling minimum, sesuatu benda yang Allah beri package-nya, ada asset, ada liability. Bila kamu ambil apa yang Allah beri, bermaksud kamu mengambil aset, dan bersama aset itu kamu juga kena ambil liability. Ada orang, tuan-tuan, dia ingat kereta BMW 5 series, 3 series dijual murah-murah, terus dia beli. Tuan-tuan rasa orang yang beli kereta BMW second hand tu dia cerdik ke dia bodoh? Mesti bodoh, tuan-tuan. Sebab kalau kereta itu tidak maintenance-nya tinggi, kenapa orang nak jual, tuan-tuan? Ada seorang Tan Sri di Bukit Damansara. Semasa dia belum pencen, tuan-tuan, saya tengok dia cukup bergaya, dan saya berangan kalaulah dapat naik, dan pernahlah dia bawa saya sekali naik BMW 7 Series. Wow. Lepas tu, lepas dia lama pencen, saya tengok dia bawa Honda Civic dia pergi masjid. Saya bertanya dia, Tan Sri, mana kereta dulu yang wow tu? Dia pun senyum kat saya. Tak payah tanya lah ustaz, jom kita naik masjid. Saya tanya ni. Dia kata dulu saya pakai sebab saya pengerusi syarikat bayar. Saya pakai je lah. Bila saya pencen, saya tak bayar kereta tu ustaz, mahal. Dia Tan Sri pun sebut mahal, tuan-tuan. Takkan kita duduk rumah PPRT beli, tapi saya tengok banyak rumah PPRT kereta BMW buruk yang tersadai. Mestilah si pembeli itu lebih bodoh daripada orang. Sebab kereta itu jual pun tak laku, maintenance pun tak mampu kerana hutang. Rumah dia dengan DBKL pun tak payah bayar, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, silapnya di mana dia ingat ada aset, tak ada liability. Mana ada begitu, tuan-tuan? Bila ada aset, ada liability. Jadi oleh kerana Allah bagi package aset dan liability, maka kita sebagai orang yang bijak, walaupun ditawarkan sesuatu, maka kita akan fikir apa beban yang harus kita pikul daripada perkara yang ditawarkan. Ada satu artikel yang ditulis mengenai cemuhan di media sosial. Artikel itu ditulis sebelum Datuk Najib jatuh, di mana dalam tulisan itu mengatakan data menunjukkan bahawa Datuk Seri Najib dikutuk setiap 30 saat. Kan kita ada media sosial, ada Facebook, ada apa, orang kutuk Datuk Seri Najib masa tu setiap 30 saat.
Oleh kerana Datuk Seri Najib ambil jawatan Perdana Menteri, maka dia reda lah kena kutuk tu. Dia tak marah pun. Jadi bila sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil pula jawatan tu, dia kena ambil jugalah liability tu. Cuma tak ada kajian lagi dia dikutuk setiap berapa saat, tuan-tuan. Jadi bermaksud tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidak kuat untuk dikutuk orang, janganlah ambil jawatan tu. Sebab tu orang tak kutuk kita, sebab kita mantan, mundar mandir tanpa jawatan. Okeylah, tak ada siapa nak kutuk. Okeylah. Jadi sebab itu tuan-tuan, apa saja yang kita ambil, dia ada kos yang perlu dibayar. Ambillah, tak ada masalah pun tuan-tuan, tapi kena bayar. Ada orang, kawan saya tu, dia duduk berunguk, dia kata, kenapalah isteri saya ni makin lama makin huduh. Kita kenal dia tuan-tuan, masa muda lagi kita berkawan dengan dia. Masa dia kahwin dulu, bini dia comel tuan-tuan, bini dia comel. Lepas tu saya berkata, kau berungut ni, kau nak suruh aku jawab ke kau hanya nak bercerita? Dia kata, cuba kau bagi pandangan. Saya pun tanya dia, nak jawab betul ke jawab tipu? Oh, ada pilihan juga. Yalah, jawab tipu lain, jawab betul lain. Okey, jawab betul lah, dah tua-tua ni. Jawab betulnya ialah engkau kedekut. Masa kau ambil dia daripada ayah dia, cuba tanya ayah mak dia berapa duit habis untuk anak perempuan. Tuan-tuan, saya takut sangat kalau pergi shopping ada anak perempuan. Satu troli dia campur troli kita 700 tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi shopping seorang 250 je baru satu troli. Dia ambil macam-macam ketiak, bokong, banyaknya. Jadi oleh kerana ayah berbelanja begitu besar untuk anak perempuan, maka sebab itu anak perempuan tu cantik. Tapi bila si suami ambil anak dara orang, dia kedekut tuan-tuan. Itu yang isteri jadi blue hippo tu tuan-tuan. Nak beli yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Lepas tu dia duk tunggu, kenapa tak cantik, kenapa tak cantik. Lah, tak cantik tu sebab kau kedekut. Cuma kau berbelanja seperti mana ayah dia belanja, cantiklah dianya. Jadi bermaksud tuan-tuan, itulah risiko ambil orang perempuan cantik. Kalau kita ambil perempuan tak cantik, dia tak ada risiko lah, sebab dia daripada awal lagi dah blue hippo. Jadi senanglah tuan-tuan. Jadi bermaksud tuan-tuan, dalam hidup ini setiap benda ada aset dan ada liability. Ada beban yang harus kita fikul. Jadi kerana kita terlupa bahawa setiap tawaran yang diberi kita hanya nampak aset sahaja, itu yang menjadikan kita tak puas hati itu tuan-tuan. Tapi kalau kita sedar bahawa setiap itu ada aset, ada liability, maka akan berlakulah di sana apa yang disebut dengan penolakan. Kita tolak tawaran itu. Mungkin tuan-tuan kata boleh ke tolak tuan-tuan? Tuan-tuan, mari kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang kita kena contohi. Banyak je tawaran-tawaran yang diberi oleh Allah dia tolak. Bukan kerana dia menyombong, tetapi dia berfikir bahawa pemberian itu adalah ujian. Dia berfikir bahawa pemberian itu adalah sesuatu yang Allah beri dan dia kena jawab. Dia berfikir bahawa sesuatu yang diberi itu datang bersamanya aset dan juga liability. Maka sebab itu Nabi memilih untuk menolak sebahagian dan menerima sebahagian. Jadi kita diminta supaya dapat bersyukur tadi tuan-tuan. Jangan kita jadi macam pepatah Melayu, membujur lalu melintang patah, rembat semua benda. Itu tak betul tuan-tuan. Itu tak betul. Macam kita tengok bila masjid buat jamuan raya. Saya ingat dulu masjid suka buat jamuan raya. Datuk pun suka buat. Kita pun tunggu bila lah Datuk nak buat lagi, betul kan? Sebab makanan banyak. Tapi cuba kita tengok orang yang pergi jamuan raya. Giginya gigi palsu tuan-tuan. Lekat tu pun pakai poliden. Kalau tak berubah poliden tercabut gigi. Tapi rembat sate 30 cucuk tuan-tuan. Kita kata banyaknya ambil. Kita tahu kan gigi palsu mana boleh gigit sate, dia mesti tercabut. Akhirnya nak tunjuk dia makan juga, dia kepoh-kepoh je lah. Dia letak, lepas tu dia. Jadi itu menunjukkan bahawa dia ingat asalkan ada rembat. Itu tak betul tuan-tuan. Kita mesti jadi seorang yang berfikir bahawa nikmat itu walaupun ada, tidak semua kita kena ambil. Tak semua tuan-tuan. Ambillah apa yang boleh memberikan kita manfaat. Dan dia tak boleh memberikan manfaat, tak payahlah ambil.
Tetap payahlah ambil, tuan-tuan. Kadang-kadang apabila parti kita menang pilihan raya, maka ada orang yang disebut apa ya, otai, orang lama, tekilan sebab dia tak diberi jawatan itu dan ini. Tuan-tuan, tidak semua orang tu bila dia otai dia kena dapat jawatan, tuan-tuan. Di zaman Nabi pun ada otai tak dapat jawatan, tuan-tuan. Ada otai tak dapat jawatan. Contohnya, tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok duta pencing kat masjid kita. Kita ada duta pencing tu. Tengok dia pakai baju kancing sampai ke atas, tuan-tuan. Rambut dia sikat. Maksudnya dia segak, tuan-tuan. Dia seorang yang segak. Sebab tu dia jadi duta. Kenapa saya tak jadi duta? Malu ke orang, tuan-tuan. Dia tak ataslah saya. Dah lah hitam pendek pula kan jadi duta, tuan-tuan. Duta mesti orang yang begitu. Cuba kita tengok ya. Di antara Mus'ab bin Umair. Yang Mus'ab bin Umair ni orang yang masuk Islam agak kemudian dah. Dan orang yang masuk Islam zaman awal namanya Bilal bin Rabah. Bilal tu orang hitam, hamba lagi, latar belakang pitih pun tak ada. Dia senior, tuan-tuan, masuk Islam awal. Tapi bila Nabi nak berhijrah ke Madinah, kenapa Nabi tak lantik Bilal jadi duta? Mana boleh? Nanti kalau Bilal pergi orang kata teruknya orang Islam hitam belaka, tuan-tuan. Masa saya duduk di Mesir, tuan-tuan, masa tu tahun 1997, ada kempen melawat Malaysia. Kementerian Pelancongan, tuan-tuan, saya rasa tak ada otak Kementerian Pelancongan masa tu. Dia pergi hantar poster orang Dayak pakai seluar tak cukup duk pegang gitu. Dia letaklah poster itu dekat seluruh Kaherah. Letih kita orang Malaysia nak jawab. Orang Mesir tanya, orang di Malaysia duduk atas pokok lagi ke? Di atas poster Dayak tu, tuan-tuan. Bukanlah orang Dayak tu salah, tuan-tuan. Orang Dayak itu kalau kamu hantar di Eropah, mereka tahulah geografi, tuan-tuan. Belajar juga subjek geografi. Ini dia hantar poster Sarawak telanjang separuh, rumah atas tu, lepas tu rumah panjang. Allah kata Kementerian Pelancongan ni tak reti sungguh dah, tuan-tuan. Terpaksa kita kena terang kat Mesir, tak, kami maju, kami ada tu. Dia kata tu gambar tu, gambar tu lebih rasmi daripada kamu kerajaan tak lantik gambar tu cok jata Malaysia. Iyalah kami duduk atas pokok belakang lah, payah, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu jangan kita ingat bila kita senior maka kita mesti dapat. Tak semesti dapat, tuan-tuan. Dan ada satu kes lagi, dia senior, dia Arab, dia handsome, tapi tak dapat pun jawatan, tuan-tuan. Nama dia Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari, tuan-tuan, dia masuk Islam pada tahun pertama. Senior lah, tuan-tuan. Otai lah tu. Bila Nabi dah menang buka kota Mekah, banyak jawatan-jawatan awam itu sudah wujud, maka Nabi pun berilah dekat orang itu, orang ini. Maka Abu Zar Al-Ghifari datang, dia kata, ya Rasulullah, macam mana orang yang junior-junior semua dapat jawatan, aku tak dapat? Aku kan orang lama dah. Jadi Nabi kata, tak boleh kamu Abu Zar. Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Dia tak dapat. Bukan zaman Nabi. Abu Bakar pun tak beri, Omar pun tak beri. Akhirnya dia mati tengah padang pasir, mati kering, tuan-tuan. Tak bagi pun, tuan-tuan. Jadi itu menunjukkan kepada kita, jangan kita ingat semua peluang itu kita kena rembak semua. Tak, tuan-tuan. Setiap pemberian itu dia ada harga yang perlu kita bayar. Maka kadang-kadang ada orang bila dia ambil, dia tak boleh berfungsi dengan baik. Jadi bila kita tak boleh berfungsi dengan baik, maka tolaklah nikmat itu, tak ada masalah pun. Kan kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam ditawarkan 3 tawaran besar dan Nabi mengatakan saya tak mahu. 2 tawaran pertama ialah Jibril datang untuk menukar batu batan yang ada di Mekah menjadi emas. Saya rasa kalau Jibril tawar kat saya macam tu, saya akan tubuh parti politik Melayu satu lagi. Betul kan? Lepas tu saya bayar semua denda UMNO dan sebagainya untuk lompat parti, jadikan saya Perdana Menteri. Kalau saya lah, sebab tu Jibril tak mari-mari kat saya. Tuan-tuan, Jibril pergi kat Nabi Muhammad, tuan-tuan. Jibril pergi kat Nabi Muhammad. Jibril kata, kamu nak tak Muhammad aku tukar batu batan ni jadi emas? Tak
Takkan tuan-tuan nak kata bodoh Nabi, hak tu tak ambil. Mesti kan? Kalau saya lah, saya akan kata bodoh. Berarti saya tak dapat tawaran tersebut. Nabi yang cerdik tu dia kata terima kasih lah Jibril. Dia kata terima kasih. Aku tak nak batu batang yang ada begitu banyak di Mekah itu bertukar menjadi emas. Aku lebih suka hari ini aku bekerja dan aku dapat makan, maka aku bersyukur. Besok aku tak dapat makan, aku bersabar. Mesti tindakan itu adalah tindakan yang paling wajar, yang ingin diajar kepada kita bahawa tidak semua tawaran itu diambil. Bukan pakai falsafah membujur lalu melintang patah, bukan. Dinilai dahulu, kalau patut ambillah, kalau tak patut tak payahlah tuan-tuan, tak payahlah ambil kerana mudaratnya lebih besar. Itu tawaran dua. Tawaran yang pertama. Tawaran yang ketiga, iaitu ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam nak wafat, turun bersama dengan malaikat maut itu Jibril. Jibril itu kan pegawai kelas 1, malaikat maut pegawai kelas 2, takkan nak lawan Jibril. Betul lah masa dah habis, tapi Jibril bawa tawaran yang lebih menarik. Dia kata, Muhammad, kamu nak tak kami tambah umur? Oh, kalau tawar kat kita minta dia pusing sampai 1000 tahun tuan-tuan, jadi Dracula kita contoh pusingnya. Nak Nabi dengan tenang tuan-tuan mengatakan, cukuplah Jibril, cukup setakat 63 ni, tak payah tambah-tambah lah. Jadi bila Nabi Muhammad tolak, barulah Jibril ke tepi, malaikat maut baru datang bertugas tuan-tuan. Jadi itu menunjukkan kepada kita tuan-tuan, penolakan terhadap sesuatu nikmat itu bukan bermaksud kita menolak apa yang Allah beri, bukan. Kerana Allah tawarkan itu supaya kita berfikir, kerana kita kena bertanggungjawab di atas apa yang kita lakukan tadi. Dan yang terakhir sekali, yang keempat tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala dia beri sesuatu pada kita, pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan memberi kesan baik atau buruk, ianya merujuk kepada apa yang kita lakukan pada perkara pertama, kedua dan ketiga. Jadi tuan-tuan, apabila kita dah faham Allah itu bagaimana dia memberi, walaupun dia Tuhan yang suka memberi, tapi dia tidak beri secara sembrono, dia tidak beri sengaja beri sahaja, sebaliknya pemberian itu ada lunas-lunasnya. Maka saya harap kita semua berfikirlah berasaskan lunas-lunas tersebut ketika mana tuan-tuan mendapat tawaran. Bila Allah tawarkan tuan-tuan dapat kontrak baru 2024, saya cukup gembira kerana tuan-tuan akan jadi orang kaya. Tapi tuan-tuan tanyalah, adakah tuan-tuan jadi orang kaya, tuan-tuan akan kekal mari masjid ataupun tuan-tuan pergi tempat lain? Maka fikirkanlah nikmat yang ditawarkan itu adakah memberi kesan baik ataupun buruk kepada kita, agar kita tidak tergolong dalam golongan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sahaja di kalangan manusia itu yang tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi dimensi ambilan ataupun penolakan, insya-Allah pada kuliah bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.